Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Suryana binti Muhammad Nurizan daripada kelas PDPP PAI KPM. Pertama-tamanya saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Puan Fatimah binti Hishamuddin selaku pensyarah teknologi dan media pengajaran di atas segala tunjuk ajar. Terima kasih Puan. Baiklah, untuk hari ini saya akan membentangkan tentang model reka bentuk pengajaran yang menggunakan model Escher di bawah tajuk Perbaiki Tajwidmu. Okey, baiklah, kita akan mulakan model Escher ini dengan peringkat yang pertama iaitu Analyze Learner, iaitu analisis ciri-ciri pelajar. Untuk pengajaran kali ini, kelas ini akan berjalan selama 1 jam atau 60 minit kepada pelajar tahun 6. Di dalam kelas ini terdapat 25 orang murid yang terdiri daripada 11 orang pelajar lelaki dan juga 14 orang pelajar perempuan. Dan mereka juga mempunyai tahap kognitif yang sederhana dan mereka boleh membaca dan menulis. Mereka juga terdiri daripada pelajar yang menggunakan auditori, kinestetik dan juga visual dalam pembelajaran. Pengetahuan sedia ada murid ialah hukum bacaan mad asli. Baiklah, seterusnya kita beralih pula pada peringkat kedua dalam model Escher iaitu state objective, iaitu menyatakan objektif. Di akhir pembelajaran, murid-murid dapat yang pertama menyatakan kalimah dan potongan ayat yang mengandungi bacaan mad lin dan mad arid disukun dengan betul. Yang kedua, menjelaskan dengan contoh bacaan mad lin dan mad arid disukun dengan bertajwid dalam pembacaan Al-Quran dengan tepat. Dan yang ketiga ialah menghubungkaitkan hukum mad lin dan mad arid disukun dengan bacaan Al-Quran dengan betul. Seterusnya kita beralih pula pada peringkat ketiga iaitu Select Methods, Media and Materials, yang mana kita akan memilih kaedah, media dan juga bahan. Untuk kaedah pengajaran dan pembelajaran, 2 kaedah telah dipilih iaitu penerangan dan juga perbincangan kumpulan. Strategi pengajaran pula terdapat 3 iaitu berpusatkan guru, di mana guru akan menerangkan topik. Yang kedua, berpusatkan murid, iaitu murid membuat perbincangan, dan seterusnya. Yang ketiga, berpusatkan bahan, iaitu bahan murid dan juga guru. Pendekatan yang digunakan di dalam pembelajaran ini ialah secara didaktif dan media yang digunakan adalah video dan juga slide. Dan bahan-bahan yang akan digunakan untuk pengajaran pada kali ini ialah pembesar suara, LCD, kad imbasan, lembaran kerja dan juga Al-Quran. Baik, kita pergi pula kepada peringkat yang keempat iaitu Utilize Media and Materials, iaitu menggunakan media dan juga bahan. Media dan bahan yang kita gunakan untuk pengajaran kali ini hanyalah 2 iaitu video dan juga slide. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada peringkat yang kelima iaitu Require Learner Participation, iaitu memerlukan penyertaan pelajar. Untuk pengajaran ini kita akan mulakan dengan set induksi, yang mana dalam set induksi ini kita akan menggunakan kad imbasan. Kita akan menyediakan satu perkataan dan akan ditampal di depan dan meninggalkan satu ruang kosong, iaitu satu huruf yang perlu diteka oleh pelajar. Apakah huruf yang perlu diletakkan di situ? Kemudian daripada tekaan pelajar itulah kita akan dapat meneka apakah pelajaran yang akan dipelajari pada hari tersebut. Kita beralih pada langkah pertama. Langkah pertama, guru akan menggunakan Google Sites, yang mana di dalam Google Sites ini terdapat video, dan video ini yang akan ditayangkan kepada para pelajar. Seterusnya, penggunaan slide juga diperlukan untuk memudahkan lagi pembelajaran para pelajar. Untuk langkah 1 ini, guru akan membaca potongan ayat
yang mengandungi hukum maklin dan juga mak arid lin sukun, dan pelajar akan dengar dan ulang bacaan guru. Kemudian kita beralih kepada langkah yang kedua, yang mana kita akan melakukan aktiviti berkumpulan. Dan setiap kumpulan ini akan diberikan lembaran kerja. Di dalam lembaran kerja itu, murid perlu mencari hukum tajwid, mak lin dan mak arid lin sukun pada potongan ayat yang telah disediakan, dan mereka perlu membaca hukum tersebut secara 3 bacaan, iaitu 2 harakat, 4 harakat dan juga 6 harakat. Seterusnya beralih kepada langkah ketiga, masih lagi dalam aktiviti berkumpulan, tetapi kali ini kita akan menggunakan Al-Quran sebagai bahan bantu mengajar, yang mana para pelajar akan diberikan surah pilihan dan mereka perlu mencari hukum tajwid, mak lin dan mak arid lin sukun daripada surah-surah pilihan tersebut. Dan mereka akan membaca surah tersebut dengan menggunakan tajwid tadilah secara individu, berpasangan dan juga berkumpulan. Dan seterusnya berakhir dengan penutup. Murid akan membuat rumusan dan guru akan memberikan kerja rumah sebagai aktiviti pengukuhan kepada para pelajar. Aktiviti pengukuhan ini akan menggunakan quizzes. Okey, dan seterusnya kita beralih kepada peringkat yang terakhir dalam model Asia, iaitu evaluate and revise, iaitu menilai dan mengulang kaji. Di dalam peringkat ini, pencapaian murid akan dinilai melalui lisan, melalui pembacaan mereka mengenai potongan-potongan ayat tadi dan juga surah-surah pilihan tadi, dan juga dalam aktiviti berkumpulan tersebut. Kemudian untuk penambahbaikan pada proses pengajaran pembelajaran ini adalah paparan surah pilihan di slide untuk lebih memudahkan pelajar untuk membacanya ataupun mendemonstrasikannya. Okey, dan juga penggunaan audio kerana terdapat pelajar yang menggunakan audio sebagai pembelajaran utama dia. Dan akhir sekali kita akan membuat rumusan dan kesimpulan daripada model reka bentuk pengajaran ini. Jadi sekian itu saja pembentangan saya tentang model Asia di bawah tajuk Perbaiki Tajwidmu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.